بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. Sudah tak? بل ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. Hadis yang berapa tu? Ha? Okey, terus. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Bab berhubung dengan himpunan sifat-sifat sembahyang dan pembukaan dan penutup dan sifat rokok, i'tidal, sujud dan i'tidal daripadanya maknanya pertengahan. I'tidal ketika sujud ni maknanya pertengahan, jangan terlajak. Apa maksud? Maknanya sujud tu maknanya pertengahan. Nabi akan sebut dalam hadis yang kita akan baca ni, dalam hadis Nabi ni, sujud secara berlebihan iaitu kita memanjangkan ataupun menghamparkan tangannya sebagaimana anjing. Ditegah. Itu dipanggil i'tidal, maknanya pertengahan ketika sujud. Dan juga sifat sujud, sifat duduk macam mana? Duduk di antara dua sujud tu macam mana bentuk dia ataupun kafiat dia. Dan juga antara dua sujud dan pada tasyahud awal. Di sini beberapa masalah yang akan kita bincangkan berdasarkan beberapa hadis. Masalah rokok yang sempurna sebagaimana hadis-hadis yang lepas, dan sujud yang sempurna sebagaimana hadis-hadis yang lalu juga. Cuma ada sebahagian daripada tajuk ini mengemukakan hadis berkaitan dengan sujud lagi, dan duduk antara dua sujud macam mana, dan kafiat ataupun cara tahiyat, tahiyat akhir dan tahiyat awal ni ada perbezaan tak? Sebahagian ulama sama je. Tahiyat awal ni dia duduk, tahiyat akhir tahiyat awal ni dengan tawaruk, iaitu mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia duduk dengan iftirash. Abu Hanifah iftirash. Mazhab Imam Malik ni tawaruk, tahiyat awal tahiyat akhir. Adapun mazhab Syafi'i kita dibezakan. Tahiyat awal iaitu iftirash, tahiyat akhir tawaruk. Ini akan disebut di dalam hadis-hadis yang kita akan baca selepas daripada ini. Okey, terus. حدثنا عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. Okey. Tadi kita tak terjemah hadis yang pertama lagi kan? Imam Muslim dengan sanadnya menyebut Ibnu Buhainah kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sembahyang, dia merenggangkan antara dua tangannya sehingga zahirlah keputihan ketiaknya. Maknanya Rasulullah tak kempit macam tu ketika sujud, dia renggangkan. Jadi macam mana boleh nampak ketiak? Jadi beberapa ihtimal yang dikemukakan. Sebab pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW pada peringkat permulaan Islamnya bukanlah selengkap ataupun sesempurna macam pakaian kita. Dan begitu juga sahabat, ada yang pakai menutup badan mereka dengan kain begitu sahaja. Maknanya baju tak ada, jubah tak ada. Tetapi mereka
masih menutup aurat ketika mereka menunaikan sembahyang. Jadi ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu seperti sujud dan rokok ini, kadang-kadang ternampak ketiak. Jadi Nabi SAW ni dia sujud macam mana boleh nampak? Maknanya dia renggangkan. Kalau dia rapatkan, tak nampak lah kan? Maknanya Nabi renggangkan ataupun jarakkan. Okey, terus. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضع إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان سجد فرج يديه من إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. Dalam riwayat daripada Amr bin Haris, Rasulullah SAW apabila dia sujud, dia menjarakkan ataupun merenggangkan pada sujudnya hatta yura, sehingga kelihatan, sehingga dilihat wadahul ibtaihi. Wadah maknanya jelas, dilihat jelasnya dua ketiaknya. Maknanya dia jarang tu dia membuka itu, dia kepak tu, dia buka, maknanya nampak dengan jelas. Maknanya kalau buka sikit tak jelas kan? Maknanya Rasulullah buka tu dengan jelas. Apa maksud? Rasulullah tidak merapatkan ketiak dia ketika dia sujud. Dia tidak merapatkan tangan dia kepada badan dia. Maka dia menjarakkan. Sebab itu disebut di sini hatta ara. Dalam riwayat yang kedua daripada Laith, dia kata Rasulullah merenggangkan antara dua ketiaknya sehingga aku melihat keputihan dua ketiaknya. Okey, terus. حدثنا يحيى بن يحيى وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن عبد الله بن الاصم عن عمه يزيد بن الاصم عن ميمونه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمه ان تمر بين يديه لمرت. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Maimunah, dia kata adalah Nabi SAW apabila dia sujud, sekiranya berkehendak oleh binatang, apabila binatang mahu untuk melalui di celah ketiaknya, lamarrat, maka dia mampu lalu. Maknanya binatang-binatang yang kecil seperti kita kata kucing, bila Rasulullah sujud, kalau dia nak lalu ikut celah bawah dada Rasulullah, di celah tangan Rasulullah, dia mampu lalu. Ini menunjukkan apa hadirin sekalian? Menunjukkan Rasulullah angkat. Kalau Rasulullah sujud dalam keadaan macam tu, macam tu sujud kan, dirapatkan, maknanya tidak diangkatkan lengan ini, dua lengan, dan juga dada berhubung dengan lengan, maka binatang tak boleh lalu. Maknanya rapat. Tetapi Rasulullah angkat. Maknanya binatang-binatang kecil seperti kucing, kalau dia nak lalu, dia mampu lalu. Okey, terus. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم بن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح. Maknanya merenggangkan. حتى يرى وضع إبطيه من وراء. إذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. Maknanya dia tetap. Itu maknanya tumakninah, tetap. Tetap di atas pahanya yang kiri. Okey, terus. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا maknanya merenggangkan, حتى يرى من خلفه وضح إبطيه, sehingga di belakangnya nampak orang di belakangnya jelasnya dua ketiaknya. قال وكيع يعني بياضه, iaitu dua keputihan dua ketiaknya. Okey, terus. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن حسين المعنم
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يسخط رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعة تحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sembahyang dengan takbir. Sebagaimana hadis-hadis yang lain juga, Rasulullah ni bila dia masuk sembahyang dia takbir dulu, Allahu akbar. Yang kedua, wal qiraah bil hamd. Dia membuka bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tak baca bismillah dalam riwayat ini. Rasulullah tidak membaca bismillah. Kita telah bincang di dalam hadis-hadis yang lepas, pengajian-pengajian yang lalu tentang kedudukan membaca Fatihah dalam sembahyang. Dah berlalu. Satu lagi, bismillah. Adakah bismillah ini sebahagian daripada ayat di dalam surah Fatihah? Bab Fatihah dah kita bincang beberapa kali. Jadi bismillah pula pun dah kita baca di dalam riwayat-riwayat yang lain. Cuma bila kita jumpa riwayat ini di dalam riwayat Muslim, kita bahas sekali lagi. Bagi sesiapa yang tak sempat bersama dengan kita dalam pengajian kita yang lalu. Jadi masalah membaca Fatihah dalam sembahyang. Ma huwa hukumul qiraatil basmalati fi shalah, di dalam kitab Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Dr. Ali As-Sabuni. Dia kata ikhtalafal fuqaha'u fi qiraatil basmalati fi salati ala aqwalin adidatin. Telah berselisihlah pendapat ulama ataupun para fuqaha, ulama-ulama fiqh tentang baca basmalah ini, beberapa pandangan ataupun pendapat. Yang pertama, fazahaba Malikun rahimahullahu ila man'i qiraatiha fi shalah al-maktubah. Jadi Imam Malik melarang membaca Fatihah, membaca bismillah ini pada sembahyang yang wajib. Maknanya sembahyang 5 waktu. Jahran kanat aw sirran, sama ada kuat ataupun pelan, tak baca terus. Bismillah bagi Imam Malik tak baca. Sembahyang 5 waktu, sembahyang yang wajib tak baca. Sama ada dibaca dengan pelan ataupun kuat, tidak disunatkan baca. La iftitahi ummil Qur'ani. Tidak pembukaan ummil Quran. Sebelum Fatihah baca bismillah dulu, tak. Wala fi ghairiha minas suwari. Begitu juga sebelum baca Fatihah tak disunatkan baca bismillah, dan sebelum baca surah pun tak disunatkan baca bismillah. Sebelum baca surah kan? Kalau macam tu macam mana? Terus sahaja Fatihah, selepas Fatihah nak baca surah, terus sahaja baca surah. Tak dibaca bismillah. Tidak dibaca bismillah. Wa ajaza qira'ataha fi nafilati. Dia mengharuskan baca bismillah ni pada sembahyang-sembahyang sunat. Pada sembahyang sunat. Itu pendapat Imam Malik. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullahu ila anna musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihati fi kulli raq'atin min raqa'ati as-salati. Ya Abu Hanifah pula, iaitu Imam Hanafi, dia kata orang yang sembahyang itu membacanya di dalam keadaan pelan pada semua rakaat. Bagi Hanafinya baca tetapi pelan.
Maknanya pelan di sini dia dengar diri dia je. Dia dengar diri dia pada setiap rakaat. Fa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasanun. Tapi kalau dia baca pada setiap surah, maksudnya sebelum surah baca bismillah, baik, elok je. Dia kata elok. Maknanya dia tidak begitu menekankan. Pentingnya baca bismillah sebelum membaca surah. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu yaqra'uha al-musalli wujuban. Orang yang sembahyang ni baca, kedudukan hukumnya adalah wajib. Maknanya kalau tak baca bismillah sebelum Fatihah tak sah. Tak sah sembahyang. Sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang wajib. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Fi jahri jahran wa fi sirri sirran. Sembahyang kuat-kuat. Maknanya kalau sembahyang maghrib 2 rakaat yang pertama tu dikuatkan. 1 rakaat yang terakhir bismillah itu dipelankan. Maknanya kalau jahar bismillah ini, kalau sir. Wa qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqra'uha sirran wa la yusannu al-jahru biha. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pula kata baca tetapi pelan. Tak disunatkan baca dengan jahar. Jadi sebab ikhtilaf ni kerana bertemu dengan riwayat-riwayat yang berbeza. Dalam ketiga-tiga pendapat yang telah dikemukakan tadi, jadi ulama kata hak kuatnya berdasarkan kepada amalan-amalan para sahabat, iaitu baca dengan pelan. Yang tu yang kuat. Betul-betul semua salah tiga-tiga pendapat tadi. Tiga-tiga pendapat tadi betul. Ada dalil masing-masing, cuma yang kuatnya. Sebab tu dia kata wa ikhtalafa fil jahri biha fi salati fima yujharu bihi. Fanaqala jama'atum an Ahmad annahu la yusannu al-jahru wa huwa qawlu Abi Bakrin. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata tidak disunatkan jahar, baca tetapi pelan, kerana dia ambil beberapa riwayat daripada amalan sahabat, wa huwa qawlu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa mazhabis Suri wa Malik wa Abi Hanifah. Maknanya yang kuatnya baca tapi pelan, sebagaimana yang di Saudi buat tu kan. Sebab Saudi dia orang berpegang kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab kita baca, kita akan jumpa lagi hadis-hadis. Yang pertamanya daripada hadis Nabi, yang keduanya riwayat daripada sahabat-sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maknanya demo ni bila sembahyang khalifah yang 4 ni bila sembahyang mereka tak kuatkan. Sedangkan dia orang ni keempat-empat khalifah ini biasa lazim sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazim dan biasa sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dah kita buat kesimpulan kan. Walaupun kita berpegang kepada mazhab kita Syafi'i, wajib baca sekali-sekala. Maknanya elok juga tak baca langsung ataupun baca dengan pelan supaya orang tahu. Selain daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada lagi pendapat dalam mazhab lain yang disandarkan dengan dalil. Kalau tidak, sebab orang pegang pada mazhab Syafi'i kita ni, bismillah itu wajib salah satu daripada ayat surah Fatihah. Kalau tak buat, dia duk anggap mesti batal. Kalau tak baca mesti batal, tak sah sembahyang. Jadi sekali-sekala kita buat. Bila kita buat, orang tanya lah kenapa tak baca kan. Kadang-kadang kalau dia pegang kuat dengan satu pandangan, dia akan farakah. Tak apa, biar dia farakah dulu. Sembahyang tu dia akan farakah lah. Sebab bagi dia tak sah. Tak apa, biar dia farakah dulu. Sebab dia tidak sah mengikut imam yang tak sah sembahyang bagi dia. Biar lepas habis sembahyang kita cerita. Kita baca hadis ni supaya nak bagi makmum ni terbuka. Kalau kita tak pernah buat macam tu, kita duk cerita je, jadi orang tak faham. Sekali-sekala kena buat. Selain daripada cerita, sekali-sekala kena buat. Tapi maknanya selepas buat tu terimalah risikonya. Lepas buat tu terima risiko. Tak apa, terima dulu, tak apa. Lama-kelamaan orang akan faham, insya-Allah. Okey. Cuma yang ni kita baca sikit je. Sebab dalam pengajian-pengajian yang lalu pun dah kita bahas dengan panjang masalah isu ini. Okey, terus.
Okey, tadi ya. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Yushkhis ini daripada syakhsun. Syakhsun ni apa dia? Orang. Syakhsun kan? Syakhsiyah, kepribadian seseorang. Orang Melayu kita berguna syakhsiyah. Lam yushkhis maknanya dia tidak menzahirkan sebagai seorang syakhsun, seorang manusia. Lam yushkhis, dia tidak menzahirkan sebagai seorang manusia. Apa maksud? Masa dia rokok tu dia tak angkat kepala. Kalau angkat kepala nampaklah dia tu macam nampaklah jelas sebagai orang. Lam yushkhis. Dia tidak menampakkan sebagai manusia, maknanya dia rokok sama je. Kalau dia angkat kepala nampak macam menampaklah kepala dia tu, nampaklah dia tu orang. Maknanya tidak menzahirkan diri dia ketika rokok. Maknanya tak angkat kepala. Okey, dan tidak terlalu tunduk. Walakin baina zalik, tengah-tengah. Walakin baina zalik maknanya tengah-tengah, maknanya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dan apabila dia mengangkat kepala daripada rokok, lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Bila angkat kepala daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, bukan terus sujud. Dia tegakkan, luruskan badan dulu. Luruskan ketika i'tidal. Dah sempurna dia qiyam, baru dia sujud. Dan apabila dia angkat kepala daripada sujud, dia tidak terus sujud yang kedua sehingga dia duduk sempurna. Bila angkat Allahu Akbar, angkat kepala daripada sujud, dia tak akan sujud sehingga dia sempurna duduk dulu. Dah okey, dah stabil, baru dia sujud semula, iaitu sujud yang kedua. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Dia membaca pada dua rakaat itu tahiyat. Dan dia melebarkan ataupun membukakan kakinya menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan. Ini dipanggil apa? Iftirash. Tadi dah kita sebut kan? Hanafi tahiyat awal, tahiyat akhir iftirash. Kalau Maliki dia tahiyat awal, tahiyat akhir tawarruk. Adapun Syafi'i kita tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Dan yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan ataupun perbuatan syaitan sebagaimana syaitan, dan menghamparkan hamparan lelaki sebagaimana seekor anjing. Sebagaimana seekor anjing. Apa mana seekor anjing? Dia bila ketika dia macam sujud tu kan, dia tidur, dia menghulurkan, memanjangkan tangan dia. Rasulullah suruh bila kita sujud, kita jangan panjangkan tangan. Dan dia menyudahi sembahyang dengan salam. Okey, terus. Bab sutratil musalli. Wallahu a'lam. Lepas takbir, Rasulullah tu baca Al-Fatihah. Macam mana dengan doa istiftah? Ada. Yang tu ni riwayat ni diringkaskan dalam riwayat yang lain. Ada. Dan doa istiftah tu pula macam-macam maknanya cara bacaannya dan berbagai-bagai riwayat. Itu dah kita baca dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Dia ada beberapa riwayat. Sebahagian ulama sunat berdasarkan kepada wa idza wa idza qara'tumul qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Rakam dengar. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Bila kamu baca Quran, hendaklah kamu baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebahagian ulama kata nak baca itu, baca Quran tak kira luar sembahyang, dalam sembahyang.
Maknanya Fatihah Quran tak? Quran kan? Maknanya berdasarkan kepada umum ayat sunat. Berdasarkan kepada umum ayat maka sunat. Pendapat yang kedua kata itu di luar sembahyang. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama kata berdasarkan kepada ayat tadi, tak kira luar sembahyang, dalam sembahyang, bila nak baca Quran sunat baca auzubillah sebelum kita baca bismillah. Ini dibahaskan di dalam kitab macam-macam kitab, Tafsir Ayatul Ahkam oleh Ali Sabuni dan kitab-kitab yang lain. Okey, ada soalan lain? Ustaz, saya muskil macam mana Imam Syafi'i boleh berbeza dengan imam-imam yang lain tu. Sedangkan kalau nak kira Imam Syafi'i tu yang imam yang nombor 3 lah. Lepas tu anak murid dia pula faham lain dalam bacaan bismillah tadi. Dan sudah tentulah Imam Syafi'i mengetahui akan para sahabat yang tak baca macam mana yang dia wajibkan tu. Allah. Ya. Kalau dari sudut riwayat, sebagaimana yang kita sebut tadi, semua ada riwayat. Cuma riwayat yang kuat kita sebut tadi, macam Imam Syafi'i pun ada, kalau kita baca dalam riwayat daripada sahabat yang menjadi sandaran dia. Cuma kalau dibilang di sudut jumlah sahabat yang tak baca itu lebih ramai. Hak baca pun ada, tetapi hak baca dengan sir itu, iaitu dengan pelan itu, jumlahnya lebih ramai. Oleh kerana itu ulama mengambil istinbat, yang tu yang kuatnya. Yang tu yang kuat. Jadi kalau kita baca ikut mazhab Syafi'i macam biasa-biasa baca, betul juga, tak ada masalah. Cuma kita bahas di sudut yang mana yang paling rajih. Ada lagi soalan lain? Wallahu a'lam.